Melati kuntum, tumbuh melata, sayap merobak di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi ilmu, amalan membaca. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ayolah kita kenali bersama. Fatin Yusrina binti Muhammad Zaili. Nama diberi, pelajar tingkatan 4, Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Kod sekolah BEA 8660. Saya juga seorang yang gemar membaca dan bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang ahli kimia suatu hari nanti. Berdiri saya di sini untuk membawa anda menyelami, memahami dan menghayati sebuah karya yang penuh kata-kata mutiara bertajuk Semusim di Mahsyar. Semusim di Mahsyar karya Hadi Fayad ataupun nama penuh beliau Abdul Hadi bin Haji Muhammad yang merupakan anak kelahiran Pulau Minang yang berjaya menceburi minat dalam bidang penulisan sejak tahun 2013 lagi. Beliau juga pernah menerbitkan beberapa buah buku lagi. Antara karya beliau iaitu Semusim di Barzakh. Semusim di Mahsyar diterbitkan pada tahun 2017 dan mengandungi 286 halaman bercetak. Buku ini berharga RM29.90 di Semenanjung dan RM31.90 di Sabah dan Sarawak. Hal ini sekaligus dapat menjadikan buku ini sebagai buku yang mampu dimiliki oleh pelajar sekolah seperti saya. Buku ini boleh didapatkan di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan rumah anda. Semusim di Mahsyar merupakan sebuah rentetan sejarah peradaban di bawah Allah berinsan terpilih mengenai, merasai dan melalui kematian yang tidak lagi mampu dilakukan oleh sesiapa pun. Tiada siapa yang pernah menjengah ke alam mahsyar. Keadaan yang sebenar hanyalah disampaikan melalui apa yang diceritakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi, apakah benar buku ini ingin menyingkap sesuatu yang mustahil? Semusim di Mahsyar menceritakan mengenai seorang gadis yang bernama Iklimah Salsabila yang merupakan watak utama dalam karya ini. Iklimah Salsabila merupakan anak kepada Mak Salmah dan Pak Ibrahim. Iklimah merupakan seorang anak yang derhaka kerana dia menganggap bahawa dirinya tidak sah taraf kerana ibu dan ayahnya dituduh berhalwat sebelum menjadikan hubungan yang halal. Ibu Iklimah amatlah menyayangi anaknya sehingga dia sanggup berkorban nyawa demi anaknya yang tercinta. Namun, Iklimah tidak menganggap bahawa Mak Salmah dan Pak Ibrahim merupakan ibu dan ayah kandungnya. Pak Ibrahim juga merupakan seorang yang lumpuh menyebabkan Iklimah lebih membenci terhadapnya. Iklimah menganggap bahawa ayah dan ibunya hanyalah menyusahkan dan beban kepada dirinya. Iklimah merupakan seorang yang taat dan kepada perintah Allah. Dia melakukan pelbagai amal ibadat seperti yang disuruh oleh Allah SWT, seperti menunaikan solat, berzikir dan menutup aurat. Namun segala yang dilakukannya hanyalah sia-sia kerana Iklimah mempunyai perasaan riak di dalam dirinya. Perjalanan Iklimah bermula apabila dia disahkan menghadapi penyakit kanser. Iklimah memerlukan seseorang untuk menderma hati kepadanya. Iklimah melihat pelbagai siksaan ngeri yang telah ditunjukkan ketika dia berada di dalam keadaan yang tidak menyedarkan diri. Pelbagai siksaan demi siksaan dan perkara ngeri yang dialami olehnya sehingga dia merintih untuk diberikan peluang kedua untuk kembali hidup dan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Sekembalinya Iklimah daripada Fata Morgananya itu, Iklimah berusaha untuk mencari jawapan mengenai dirinya dan kebenaran mengenai status ibu dan ayahnya sehingga akhir cerita ini.
Iklimah juga mahu mengubah dirinya dan berjanji tidak menderhakai terhadap ibu dan bapanya seperti dahulu. Tapi sayangnya semua itu telah terlambat. Ibunya telah pergi meninggalkan dirinya selama-lamanya setelah mendermakan hati kepada Iklimah. Ayahnya juga telah menghadap Ilahi setelah kematian ibunya. Dalam novel yang saya minati ini, penulis mampu menterjemahkan gambaran ilusi beliau dengan sangat terperinci, dan ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Bahasa yang digunakan dalam novel ini juga berkesan dalam memberikan visualisasi kepada para pembaca, sehingga terdapat bahagian yang mampu menyesatkan jiwa dan meremangkan bulu roma. Hujah-hujah hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang diselitkan insya-Allah dapat memberi impak yang besar kepada para pembaca. Buku ini juga mampu mengisahkan setiap para pembaca untuk sentiasa menyayangi ibu bapa mereka dan jauh daripada sikap riak di dalam diri mereka. Buku ini wajarlah memenangi anugerah bestseller di pasaran. Antara apa yang saya dapat teladani dalam novel ini adalah kita sebagai anak perlulah menghormati dan menyayangi ibu bapa kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita sejak kecil sehingga kita dewasa. Kita juga perlulah sentiasa menghargai mereka selagi nyawa mereka masih hidup dan masih bernyawa. Setiap manusia akan mengalami kematian. Kita juga sewajarnya taat dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti mana dunia ini hanyalah permainan semata-mata. Sedarlah kita mempunyai matlamat yang menunggu kita di hari akhirat kelak. Buku ini juga menceritakan dan mengajar kita erti kematian dan taubat sebelum terlambat. Marilah kita muhasabahkan diri bersama supaya kita menjadi sebahagian dalam kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Jika anda ingin mencari novel yang mampu mengubah persepsi anda terhadap dunia ini, maka saya hadirkan cadangan Semusim di Mahsyar karya Hadi Fayyad yang mampu memberikan impak yang besar kepada para pembaca yang membacanya. Justru itu, buku ini juga mampu melahirkan rasa keinsafan dalam diri kita yang dilingkungi dengan dosa dan maksiat yang kita sering lakukan. Membacanya akan membawa kita menerokai alam lain. Bacalah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sekian Semusim di Mahsyar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.